أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah summa alhamdulillah. Yang pertamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Allah Subhanahu wa taala membekalkan kita semangat untuk kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita melakukan amal kebaikan dan juga meningkatkan pengetahuan kita. Seterusnya kita berharap dengan apa yang kita buat pada malam ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan ia sebagai amal kebaikan yang memberatkan mizan, memberatkan timbangan amalan soleh kita apabila ditimbang di atas mizan di akhirat, insya-Allah. Dan kita minta pada Allah juga supaya kita dibekalkan dengan kekuatan untuk kekal berterusan dalam amalan yang kita sebut sebagai istiqamah, berterusan, yang mana berterusan ini dia perlukan kepada doa dan semangat, keinginan lah. Orang putih sebut willpower lah. Kena ada rasa keazaman dan juga kena ada rasa keterujaan lah. Passion lah. Kena ada rasa tu. Kalau tak ada rasa ni, tak ada semangat, tak ada rasa gairah nak buat, kemudian tak ada sifat sabar, kita akan kalah. Kena ada semua ni. Antara cara untuk memupuk nilai perkara-perkara yang ada, yang boleh ada dalam jiwa kita, perkara nilai yang baik ini, antara dengan cara menuntut ilmu pengetahuan. Kita harap kita di dunia ni tak adalah hebat, kaya pun tak, sederhana saja, badan pun tak adalah hebat sangat, sadar ke, kuku keding. Tapi kita minta pada Allah, bila mana kita berhadapan, kita bertemu dengan Allah, kita bawa segunung amal, kita bawa pahala yang berganda-ganda mudah-mudahan. Allah Subhanahu wa taala dia tak tengok dunia ni. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, salat 2 rakaat sebelum daripada salat subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isi dia. Solat subuh 2 rakaat, maksudnya solat sunat qabliyah subuh tu lebih baik daripada dunia dan seluruh isi dia. Dunia ni yang kita nampak ni lah, dan jangan yang kita nampak, yang tak nampak tu dunia je. Matahari, planet, mari apa semua kan, dengan bintang, dengan meteor, dengan apa semua, itu semua dunia tu. Dan isi dia, isi yang kita punya, yang tuan-tuan punya, yang saya punya, duit kita 3 juta, 4 juta, 10 juta, campur semua sekali. Dunia dan seluruh isi dia, Allah Ta'ala lebih suka solat sunat 2 rakaat tu. Allah Ta'ala dia tak lihat benda ni semua, sebab dia punya semua asalnya. Bukan asalnya, sampai akhir pun dia punya je. Hanya pinjaman saja. Maka buatlah perkara yang Allah Ta'ala suka. Kan tak boleh cari dunia ni. Tapi Allah Ta'ala dia tak tuntut benda tu. Di akhirat dia tak tanya berapa banyak duit kita simpan. Simpan duit untuk bekalan hari tua. Tua dah pun. Dah tua dah, simpan beri kan.
Dan dari sudut apa lagi? Allah Ta'ala tak tengok ni. Dari sudut badan kita sihat, memang sihat. Lari boleh lari 10 kilometer, boleh masuk dalam air, tahan dalam air 13 minit. Aquaman. Ada orang sekarang ni dia boleh tahan 15 minit. Saya tak terkejut lah, sebab saya ada kawan, dia kata biasa je. Kawan saya dulu masa dia kecil, atuk dia memang dia pegang tali tau. Dia pegang atuk dia tu, dia boleh turun dasar laut, atuk dia boleh turun setengah jam tak naik-naik. Tak kisahlah, tu cerita lain. Nak kata apa? Apa sahaja yang kita boleh buat kat dunia ni, badan kita hebat dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala tak tengok. Kalau kita tak boleh beramal lah. Kalau boleh buat, dunia boleh buat, akhirat boleh buat, tak apalah. Macam mana yang disebut oleh Nabi SAW. Ada satu keadaan ketika itu seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini kita tak perlu cerita daripada awal lah siapa dia ni, panjang. Cuma kita nak sebut dari sudut fizikal. Abdullah bin Mas'ud ni dia orangnya kecil ya. Kecil dan kurus. Kecil kurus. Tapi kecil dan kurus ni dia besar. Dia berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia memang nampak dia kecil. Jiwa dia besar. Walaupun dia kecil, tapi dia antara orang yang Nabi kata kalau nak baca Quran, belajar daripada Abdullah bin Mas'ud. Hingga kan Nabi minta Abdullah bin Mas'ud baca Quran untuk Nabi. Iqra' alayya al-Quran. Nabi kata pada Abdullah bin Mas'ud, bacakan untukku Quran. Abdullah bin Mas'ud dia malu lah. Dia kata, aku nak baca Quran ke atas orang yang Quran turun pada dia. Nabi kata, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka dengar Al-Quran daripada orang lain. Jadi dia pun baca. Bacaan Quran dia bagus. Dan amalan selalu sembunyi. Dia tak suka tunjuk-tunjuk amal dia. Kita hari ni amalan kita tunjuk kan. Dulu check in. Sekarang ni dulu check in dekat surau Masjid Rincing. Sekarang ni apa pula tahu? Dia ada Instagram kan. Tunjuk lah. Tak apa benda macam-macam, TikTok lah apa benda, tak faham lah sekarang ni. Tak pernah tengok tu semua. Tapi nak kata kita dah tak ada rahsia dengan Tuhan dah. Simpan. Amal-amal yang perlu disimpan, tak perlu tunjuk, simpan. Yang perlu ditontonkan antaranya solat jemaah, bukan nak tunjuk pada orang, tapi kewajipan itu benda lain. Dan antara ada kisah yang menarik. Satu hari Abdullah bin Mas'ud ni kita sebut dia kurus kan. Satu hari kain dia kena tiup. Kain dia kena tiup angin. Jadi nampak dia punya betis dia. Betis dia kecil ya, halus. Dia tu betis kecil, rendah. Hingga kan disebut kalau orang Arab tu duduk, dia dah berdiri dah. Nak kata dia macam ni kan. Kalau saya duduk ni, orang Melayu kita ada yang berdiri, kira dia sama tinggi lah. Orang ingat dia duduk pada dia sedang berdiri. Maknanya dia rendah. Dan bila mana dia tiup dia punya kain tu, maka ada orang ketawakan betis dia. Tahu lah, betis kecil, tahu. Laki betis laki yang macam tu kan. Kemudian Nabi kata, mimma tadhakun. Apa yang menyebabkan kamu ni ketawa? Dia ketawa sebab kecil betis lah. Nabi kata, tadhakun min diqqati saqai. Nabi kata, kamu ketawa sebab halusnya betis dia ke? Nabi kata, kalau betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil ni ditimbang di mizan neraca, tempat timbangan, ditimbang dengan Bukit Uhud, lebih berat lagi betis Abdullah bin Mas'ud.
Abdullah bin Mas'ud punya betih tu kecil je. Bukit Uhud tu besar, luas. Berapa kilometer persegi, berat, tinggi lagi. Tapi kalau dibandingkan dengan kaki dia lebih berat di atas mizan. Bukan saja-saja sebab nama dia Abdullah, bukan. Sebab waraknya dia, sebab kehebatan yang ada pada dia. Dia orang yang betul-betul ikut sunnah Nabi SAW dari sudut. Tuan-tuan, tak semua orang ada karakter yang sama kan. Umar ada cara dia. Tapi Abdullah bin Mas'ud dia ikut akhlak dan adab Nabi sebiji. Kalau tak silap saya, ada satu riwayat daripada Huzaifah bin al-Yaman. Huzaifah bin al-Yaman kata orang yang paling dekat akhlak adab dia dengan Nabi adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Banyak nak sebut kalau tentang dia ni, macam mana dia masuk Islam, perjuangan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang penting adalah kita ambil semangat dia untuk beramal. Walaupun mungkin kita dalam keadaan lesu kan, tapi kena ada kekuatan semangat. Ingat bahawasanya dunia ni hanya sementara. Akhirat jualah tempat yang kekal untuk kita berehat. Kita masuk kepada yang seterusnya. Kisah kita yang ke-12 kita dah habis mengenai mimpi Nabi SAW di barzakh. Dah habis dah. Dan seterusnya kita masuk pada kisah kita yang ke-13. Kisah kita yang ke-13, perdebatan antara syurga dan neraka. Syurga ni adalah makhluk Allah, neraka juga adalah makhluk Allah. Dan tajuk ni menyebut bahawa syurga dan neraka ni akan ada berdebat. Boleh bercakap lah, berdebat lah. Pelik ke? Tak pelik lah. Makhluk Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala nak ciptakan sesuatu boleh bercakap, tak pelik lah. Banyak benda boleh bercakap. Nabi Isa AS, baby kecil pun boleh bercakap dengan izin Allah Azza wa Jal. Kan? Ketika mana orang tanya pada Maryam tentang anak dia Isa ni, macam mana Maryam boleh mengandung dan melahirkan sedangkan tak pernah berkahwin, dan dia juga wanita yang baik. Dia tak cakap. Nabi Isa yang jawab, boleh bercakap. Benda-benda pelik ni kalau dengan izin Allah Azza wa Jal, itu di dunia. Akhirat tak pelik lah. Dunia, kalau kata adat resam dunia ni, dari sudut sunnatullah dunia ni, pecah kepala mati kan. Pecah kepala, darah hancur kepala, mati, tak hidup lah. Tapi kita baca dalam kisah hadis-hadis yang sebelum ni, dalam barzakh pun dah pecah kepala, boleh cantum balik. Dan terkena tusuk dengan besi dan sebagainya, tak mati pun. Memang akhirat, dari sudut adatnya akhirat memang tak akan mati ya. Kalau kata dia dapat syurga, dia dapat nikmat, dia akan kekal nikmat. Kalau dia dapat azab, kekal azab. Dia tak ada kematian. Itu kata beza dunia dan akhirat. Jadi tak pelik lah kalau kita kata tajuk ni sebut syurga dan neraka akan berlaku perdebatan, tak pelik untuk kita. Pendahuluan. Hadis ini adalah pemberitahuan dari Rasulullah SAW mengenai apa yang terjadi dari perdebatan antara syurga dan neraka. Keduanya masing-masing menanyakan sebab pengkhususan jenis yang akan dimasukkan ke dalamnya. Tuan-tuan, ini cerita pasal syurga dan neraka ni dia berdebat. Dia sebut apa sebab orang masuk dalam dia. Dia yang bakal. Tapi dia berdebat dengan syurga dan neraka ni, cakap apa, sebab apa. Orang masuk syurga sebab apa, orang masuk neraka sebab apa. Sebab belagak ke, sebab takabur ke, sebab action ke, sebab kaya ke. Kaya masuk neraka mesti ke? Nanti dia akan sebut lah. Tak mesti. Sahabat Nabi pun kaya. Ada sahabat Nabi yang kaya. Adakah miskin semua syurga? Tak juga. Ada orang miskin sampai kufur pada Allah pun ada. Jadi dia tak dapat syurga kan. Jadi akan ada ciri-ciri yang disebutkan oleh syurga dan neraka sendiri, yang disampaikan oleh Nabi SAW. Hebat Nabi ni tuan-tuan.
Nabi SAW adalah Rasul, utusan daripada Allah, menyebut benda yang bukan masa sekarang ni saja, bahkan yang akan datang. Nabi SAW dia boleh cerita benda yang akan datang, tapi dengan pengetahuan yang telah diberikan oleh Allah. Contohnya Nabi boleh tahu macam mana ada kerajaan besar pada zaman tersebut yang orang tak sangka boleh jatuh. Nabi kata akan jatuh. Nabi kata Parsi. Zaman tu tak macam mustahil lah Parsi boleh jatuh. Macam kita bayang sekarang ni Amerika jatuh, macam susah. Mana boleh, tak boleh jatuh. Tapi Nabi boleh sebut benda tu. Nabi kata akan datang Islam akan menguasai Parsi. Zaman Umar bin Khattab, Islam berjaya menawan seluruh Parsi. Bawah tanah jajahan Parsi semua sekali habis. Zaman Umar saja. Okay. Dan Nabi juga boleh cerita pasal barzakh. Nabi juga boleh cerita pasal mahsyar. Kita ni tak tahu nak cerita pasal apa. Kita nak cerita pasal esok pun tak tahu. Nak cerita pasal apa yang terjadi kat kita di barzakh pun kita tak tahu. Nak cerita kita ni dekat akhirat lagi tak tahulah. Lagi jauh kan. Esok kata nak pergi tengok arus, isteri nak X70, gaduh-gaduh tak beli. Kita pun tak tahu nak buat apa. Esok nak beli kereta apa pun tak tahu lah. Tak beli kereta naik motor. Kita tak tahu apa. Esok punya cerita kita tak tahu. Jangan kata barzah, jangan kata akhirat, lagi tak tahu. Nabi SAW dia boleh cerita pasal neraka, boleh cerita pasal syurga, tapi semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ni berlakunya ini, bila mana ada orang dah masuk dalam neraka dah. Nabi cerita benda yang lama dia juta-juta tahun akan datang. Juta-juta tahun. Tuan-tuan, juta tahun ni bukan sekejap, lama. Akhirat dia ada juta-juta tahun jika dinisbahkan dengan masa di dunia. Dunia kita dengan Nabi pun 1400 tahun dah, rasa macam dah lama dah tu kan. Dengan Nabi Isa pun 2000 tahunnya. Dengan Nabi Adam tak tahulah. Tapi tak ada sampai sejuta tahun kot rasanya. Tak sampai. Tuan-tuan, di akhirat dia ada. Tuan-tuan, di akhirat dia adalah masa yang sangat panjang. Masa sangat panjang. Ada satu hadis Nabi SAW, riwayat daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Bukan, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang nama dia Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Ahmad. Dia kata pada Nabi SAW tentang akan ada hari yang mana manusia ni akan berdiri dan menunggu selama 50,000 tahun. Manusia yang berdiri dan menunggu selama 50,000 tahun. Satu hari bersamaan dengan 50,000. Daripada mana Abu Sa'id Al-Khudri ni dapat? Daripada ayat Quran. Ayat Quran sebut dalam surah Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu fi 50,000 sanah. Akan ada hari di akhirat yang mana akan dirasai satu hari bersamaan dengan 50,000 tahun. Satu hari. Satu hari bersamaan dengan 50,000 tahun. Sahabat Nabi kata lamanya. Tuan-tuan, ini waktu bila? Ini waktu kita berdiri di mahsyar. Semua orang akan pergi mahsyar, bertemu dengan semua orang. Tak ada orang terkecuali. Daripada yang awal ciptaan Allah sampai yang hujung last sekali, semua akan ada kat mahsyar. Tak ada kata saya terlepas, mahsyar saya tak pergi. Saya skip. Tak ada main skip-skip. Mahsyar tempat kena pergi. Skip neraka mungkin lah, memang dia ahli syurga, okey. Tapi mahsyar dia kena pergi, tempat perhitungan. Allah Ta'ala akan bangkitkan kita semua ni dalam keadaan hufatan, dalam keadaan tak pakai kasut kaki ayam, dalam keadaan uratan, dalam keadaan tak pakai baju, tak ada urat, seurat benang pun kat badan kita.
ghurlan, dalam keadaan tidak berkhitan. Macam mana hari dilahirkan. Mana orang lahir tahu pakai stokin? Tak ada. Lepas dah lahir tu baru orang sambut dia, balut dia dengan pakaian. Macam tu kan. Kalau lahir tak ada. Macam itulah manusia. Tapi dalam keadaan aib kita terbuka, tak ada dah masa nak tengok aib masing-masing. Nak tutup aib sendiri pun tak ada, tutup orang tengok orang punya pun tak ada. Sibuk waktu tu, waktu nak tunggu apa nak jadi. Waktu menunggu dan berdiri tu, Nabi sebut satu hari bersamaan dengan 50,000 tahun. Dia punya rasa dia. Sahabat Nabi mengeluh, lama sangat ni. Mustahil lah boleh diri 50,000 tahun. Sahabat tak cakap macam itulah. Tapi kalau kita faham ayat dia, macam nak diri? Tuan-tuan pun semayang 5 minit, duduk lah. Mana boleh diri lama kan? Paling kuat pun berdiri sekejap je lah, 5-6 jam pun tak tahan. Tapi bagaimana boleh berdiri 50,000 tahun? Itu semua kuasa Allah. Dan tujuan dia untuk apa? Tujuan untuk nak bagi, ini baru cerita masuk neraka tau. Ni belum cerita masuk azab neraka, belum lagi. Ni baru kat mahsyar baru. Siksaan dia satu hari bersama dengan 50,000 tahun. Sahabat Nabi mengeluh, panjang sangat lah berdiri. Takut lah, semua takut lah. Tuan-tuan takut lah sekarang? Tak takut lah. Tak takut sebab tak percaya. Percaya, kena percaya tuan-tuan. Yang takut ni Al-Quran. Kemudian Nabi kata, itu untuk orang tidak beriman. Untuk orang kafir tak beriman, orang yang buat onar kat dunia ni, dia macam tu lah. Nabi kata, falyukhaffif, akan diringankan untuk orang beriman. Nabi SAW kata akan diringankan. Orang yang rasa 50,000 tahun satu hari ni, orang beriman, orang beramal soleh, dia akan rasa akhaf min waqti salatil maktubah. Dia akan rasa lebih ringan daripada waktu solat fardu. Tuan-tuan, solat fardu berapa lama? Kalau kata solat jemaah ni, kalau imam goreng wadduha ke, berapa minit kan? Baqarah pun tak panjang sangat kan? Imam tak ada goreng panjang sangat, dia pun penat. Terkatalah baca paling lama pun 10 minit lah solat. Daripada mula takbir sampai kepada salam tu 10 minit. Nabi kata lebih sekejap daripada tu. Mereka separuh lah, contohlah separuh, 10 minit, 5 minit. Maknanya orang yang tak beriman, dia akan rasa berdiri 50,000 tahun satu hari. Satu hari tau. Kalau 30 hari tuan-tuan, 1.5 bilion tahun. 1.5 bilion ni bukan duit je tau, berdiri pun boleh sampai 1.5 bilion tahun. 1,000 juta tahun tuan-tuan berdiri. Betul ke kira? Ke salah? 50,000 kali dengan 30 apa? Kalau 3 dah 1 juta. 150 juta tahun dah. Silap tu. 100 juta tahun tak lama. Baru 30 hari. Belum cerita lain lagi. Tapi untuk orang beriman dan beramal soleh, dia akan rasa sangat singkat, 5 minit je. Jadi tuan-tuan, kita nak, yang Nabi cerita ni bukan di mahsyar ni. Yang kita sebut ni, Nabi cerita lagi jauh lagi. Sebab tu kita kata dunia akhirat ni dia tak tahu bila nak habis lah. Memang tak ada habis pun. Dia akan sampai ke bila, wallahu a'lam. Allah Ta'ala je tahu. Siapa yang keluar daripada syurga terakhir, kita pun tak tahu. Tak tahu bila tak. Mungkin lagi trilion tahun. Lama. Jadi kalau orang beriman dan amal soleh, Allah Ta'ala akan mudahkan dia. Allah Ta'ala akan bagi bantuan dia, syafaat dia. Ini mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang diberikan bantuan oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat. Okey, baca hadis. Nas hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tahajjatil jannatu wan nar. Faqalatin nar uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Wa qalatil jannah ma li la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum. Qala Allah tabaraka wa ta'ala lil jannah anti rahmati arhamu biki man asha'u min ibadi. Wa qala lin nar
innama anti adabi u'adzibu bika man asya'u min ibadi wa likulli wahidatin minhuma mil'uha fa amman nar fala tamtali'u hatta yad'u rijlahu fataqulu qat fahunalika tamtali'u wa yuzwa ba'daha ila ba'd wa la yadhlimu Allahu 'azza wa jalla min khalqihi ahada wa ammal jannah fa inna Allah 'azza wa jalla yunshi'u laha khalqan. Makna dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syurga berdebat dengan neraka. Neraka berkata, aku akan dimasuki oleh orang yang zalim dan takbur, sombong. Syurga pula berkata, mengapa aku tidak dimasuki selain orang yang lemah dan miskin? Allah berfirman kepada syurga, engkau adalah rahmatku, aku akan berikan rahmatku melalui engkau kepada siapa sahaja yang aku kehendaki. Allah berfirman kepada neraka, engkau adalah siksaanku, aku akan menyeksa siapa sahaja yang aku kehendaki melaluimu. Masing-masing keduanya akan diisi hingga penuh. Adapun neraka, maka ia tidak penuh, sehinggalah Allah meletakkan tapak kakinya, lalu neraka berkata, cukup, cukup. Maka ketika itulah ia penuh dan dihimpunkan menjadi satu bahagian, dan Allah tidak menganiaya seseorang dari makhluknya. Adapun syurga, maka Allah menciptakan baginya ciptaan lain. Okey. Tuan-tuan, syurga dan neraka dia sebut siapa yang dimasuki ke dalamnya. Okey, neraka dimasuki oleh orang yang zalim dan takabur. Okey, orang zalim maksudnya buat kena tak kena tempat dia. Zalim pada orang lain. Okey, zalim ni maksudnya buat jahat dah senang. Okay, tuduh orang. Kita suka tuduh orang kan. Kita suka tuduh orang. Bawa tuduhan orang tu suka. Bawa tuduhan. Suka forward tak? Suka forward. Suka bawa tuduhan orang lah. Cerita yang tak ada usul, tak tahu mana cerita datang, kita bawa jaja. Tu zalim tu. Okay. Dan sombong. Ada sombongan dalam hati kita. Aku lebih daripada dia. Serban aku lagi tebal. Aku ustaz kau ustaz. Ada ustaz pun bangga, kan ada apa pun. Aku lebih sikit, kereta besar. Rumah aku besar sikit, aku corner lot, dia intermediate. Itu nak bangga kan. Tak payah ceritalah benda-benda macam itu. Allah Ta'ala pun tak minat benda-benda tu kan. Dia sebut Allah Ta'ala suka benda lain. Dunia tak payah bangga, akhirat punya cerita pun tak payah sebut lah. Tak payah sebut. Kita beramal ni kadang-kadang kita sebut lah. Bahaya juga pada orang berilmu juga. Antara orang yang pertama akan dihirit masuk dalam neraka, antaranya orang yang ada ilmu tapi mengajar dan mengajar, tapi bukan tujuan kerana Allah, tak ikhlas kerana nak panggil orang, nak panggil dah alim. Ini antara orang yang pertama masuk dalam neraka. Macam tu juga orang yang bersyahid, orang yang berjihad. Tujuan dia berperang bukan kerana Allah, tapi nak dipanggil alim, nak dipanggil berani, jari'un. Pergi perang tapi mati lah. Tuan-tuan, bukan semua orang pergi perang tu dia akan dapat status syahid. Allah Ta'ala tahu. Macam zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat, dia, orang kata dia syahid, Nabi kata dia tak syahid. Dia dah sakit, dia tak tahan dengan kesakitan tu, dia bunuh diri dia. Nampak, manusia nampak macam dia mati syahid, tapi Allah Azza wa Jalla tahu. Okay. Macam tu juga ada seorang ni, dia mati syahid, orang kata dia syahid, tapi dia tak syahid. Sebab Nabi kata sebelum Nabi bahagikan harta rampasan perang, dia dah ambil siap-siap. Dia curi kan. Okay. Dia buat dosa lah, buat dosa yang besar, mencuri harta rampasan perang. Okay. Apa lagi? Orang yang baca Quran. Baca sedap, tapi bukan ikhlas bacaan tu untuk ibadah pada Allah, tapi bacaan Quran dia supaya orang panggil dia
Qari sedap. Bahaya. Okey. Ustaz tak payahlah macam tu, tak payah jadi pandai lah, baca Quran pun tak payah. Tu lain pula. Tu benda lain. Okey, itu pemalas sama dia. Kita boleh baca Quran bagus, kita ada ilmu, kalau ada peluang berjihad, tapi kita tak ada peluang, tak nak masuk askar bersuruh. Tiba-tiba nak pergi angkat pula, tak boleh senjata, tak boleh lah, dah tak pandai. Kunci tu pun dah tak pandai buka dah. Nak pergi perang macam mana? Situ mainan mana ya? Jadi nak kata, benda ni semua kena ada, tapi kena simpan. Ada sahabat Nabi yang kita sebut tadi, Abdullah bin Mas'ud. Okey, dia ni mendapat pujian ramai lah. Kita sebut kan, dia ni orang yang hebat. Nabi kata siapa nak baca Quran, belajar dengan Abdullah bin Mas'ud. Zaman Nabi dah tak ada lah. Okay. Ramailah orang ni minat dengan dia. Okay. Sebab Abdullah bin Mas'ud ni tuan-tuan, dia zaman Umar dengan zaman Uthman, dia jadi qadi dekat Kufah. Dia tak duduk Madinah, tapi dia mati dekat Madinah, dia dekat Baqi'. Tapi waktu dia ada zaman Umar, dia dihantar ke Kufah. Dia ilmuwan lah, sahabat Nabi kan. Sahabat Nabi bila mana Nabi dah tak ada, yang jadi rujukan adalah sahabat tu sendiri. Dia jadi ilmuwan hebat. Hingga kan di Kufah ataupun di Iraq itu, boleh kata semua orang akan ambil ilmu daripada Abdullah bin Mas'ud. Dan ulama kata daripada ilmu Abdullah bin Mas'ud lah turun sampai kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni imam mazhab Hanafi. Boleh kata mazhab Hanafi ni boleh kata ambil secara kebanyakannya daripada ilmu Abdullah bin Mas'ud lah. Imam Abu Hanifah yang ada tu mazhab ni, okay, ilmu tu diwarisi daripada ilmu Abdullah bin Mas'ud, fatwa-fatwa dia. Nak kata Abdullah bin Mas'ud ni hebat lah orang dia. Okay. Dalam keadaan itu juga dia kata, kalaulah orang tahu aku ni, apa yang aku buat di sebalik pintu, nescaya orang akan ambil pasir letak kat kepala aku. Tuan-tuan, dia nak cerita dia banyak dosa, pun dia kena ahli syurga pun. Dia tak pun kata aku syurga dah, kau apa. Dia tak sebut macam tu. Dia kata kalau orang tahu apa aku buat di sebalik pintu, orang akan ambil pasir letak kat kepala. Maksudnya dia tu tak adalah orang muliakan dia sebab dia berilmu, dia sahabat, tapi dia kata dia tak mulia pun. Ni sebenar orang-orang ahli syurga ni sifat dia macam ni. Okey. Jangan jadi kita yang rasa kita ni baik, lebih baik daripada orang lain. Itu bahaya. Itu takabur. Okey, itu antara ciri-ciri orang yang akan masuk dalam syurga. Mengapa aku tidak dimasuki selain orang lemah dan miskin? Okey, kita sebenarnya tak sampai kepada syarahnya lagi. Bukan bermaksud hanya orang miskin dan lemah saja masuk dalam syurga. Banyak lagi. Okay. Tapi nak kata ada sebab kebanyakannya. Bila mana orang ni dia lemah, dia tak berapa kaya, biasanya dia tak hanyut dengan dunia. Itu je. Dan tak jadi kemestian pula orang miskin mesti masuk dalam syurga kan. Tak mesti juga orang kaya tu masuk dalam neraka. Kalau dia kaya tapi dia soleh, dia baik, maka dia pun akan mengisi tempat-tempat dalam syurga. Macam sahabat Nabi pun ramai yang kaya. Uthman bin Affan kaya. Siapa lagi kaya? Abdul Rahman bin Auf. Ada pun nabi-nabi yang ada pangkat. Kita kata kalau ada pangkat ni siap dengan, bukan lemah lah, ada pangkat. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, mereka semua ni nabi-nabi pun. Okay, jadi bukan, cuma nak kata kebanyakannya lah. Okay, bukan pula suruh kita jadi miskin. Tak, satu pemahaman yang salah. Okay, kita takhrij. Kita seterusnya takhrij hadis. Takhrij maksudnya daripada mana hadis tu kita dapat. Okay, daripada mana sumber. Penting ini penting. Tuan-tuan kena ambil maklum. Okay. Walaupun kita bukan pakar dalam bidang tu, tapi bila kita at least kita tahu daripada mana sumber hadis tu, kita rasa yakin. Okay. Takhrij hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, dalam kitab tafsir bab firman Allah. Ia menjawab, adakah lagi sebarang tambahan? Surah Qaf
dan urutannya dalam 4849. Okey. Maksudnya Imam Bukhari dia letakkan hadis ini dalam kitab dia, dalam yang nama dia Sahih Bukhari, dalam kitab tafsir. Jadi bila dia ada buat reference macam ni, kalau tuan-tuan ada kitab kat rumah bolehlah check. Dia macam dia nak bagi reference, bukti lah. Tak adalah dakwa saja. Dalam kitab ni, dalam Sahih Bukhari, check-check tak ada. Bila dia sebut detail ni, kalau tuan-tuan ada boleh check betul ke tidak. Okey. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dalam kitab syurga, bab neraka dimasuki oleh orang yang takbur. Begitu juga hadis ini ada juga asal daripada penulisan Imam Muslim dalam kitab dia yang nama dia Sahih, dalam kitab syurga. Dalam kitab syurga, bab neraka dimasuki oleh orang takabur, hadis yang ke-2846. Okey, itu sikitlah. Okey. Yang seterusnya, gharib hadis. Gharib hadis maksudnya perkataan-perkataan yang pelik-pelik yang ada dalam hadis. Tahajjat, berdebat dan bertelingkah. Okey. Maksudnya perkataan Arab yang pelik ni, tahajjat maksudnya berdebat dan bertelingkah. Siapa yang berdebat bertelingkah? Syurga dan neraka. Okey. Wasaqatuhum, orang yang lemah tidak dipedulikan oleh ahli dunia, sekalipun mereka orang-orang yang agung pada ukuran Allah. Tuan-tuan, ada orang yang manusia tak anggap dia mulia, tapi dia agung di sisi Allah. Kalau zaman kita ni tak ada ukuran lah. Saya tak tahu nak ukur siapa-siapa. Kita tak ada orang boleh ukur dah. Tapi kalau ada Nabi boleh ukur. Nabi boleh kata fulan lebih syurga awal daripada fulan. Nampak? Nabi boleh tahu Allah Ta'ala suka siapa lebih. Nabi tahu dia ni syurga, dia ni masuk neraka. Ada orang yang Nabi sebut akan datang. Contohnya, ada seorang lelaki yang tuan-tuan pun biasa dengar kisah ni. Nama dia Uwais. Uwais Al-Qarni kan. Uwais Al-Qarni ni manusia anggap dia biasa je. Orang tak kenal dia. Dia tak terkenal pun. Di dunia orang tak kenal dia. Terutamanya sebelum daripada Umar cari dia, lagi dia tak famous. Ujung-ujung tu dia famous lah sikit. Dalam keadaan kedaifan dia tu, miskinnya dia. Bukan nak cerita pasal miskin tak, tapi nak kata manusia tak lihat dia. Umar nak muliakan dia, dia tak nak. Sebab dia memang ada sifat rendah diri kan. Dia hidup zaman Nabi. Nabi SAW ada di Mekah ataupun Nabi ada di Madinah, tapi dia waktu tu dekat Yaman. Orang lain semua pergi, berbondong-bondong semua pergi nak jumpa Nabi, nak dapatkan kelebihan fadilat sahabat. Tuan-tuan, tengok Nabi, semayang dengan Nabi, dia beza. Kita akan terus tiba-tiba dapat level sahabat. Level sahabat dia lain. Kalau join Nabi dalam peperangan Badar, level lain. Buat dosa lepas tu pun Nabi kata dia ahli Badar. Dia beza. Orang semua nak pergi Madinah sebab tu lah. Sempat tengok dengan syarat waktu tu Nabi hidup. Kalau jumpa Nabi dah mandi, jenazah tu Nabi dah kafan, tu tak kira sahabat. Ada orang dia sampai Madinah, Nabi dah ni. Tak, dia kena sampai waktu Nabi masih hidup. Kena jumpa. Saya sahabat kawan kampung ni semua pergi. Uwais dia nak pergi tapi dia tak boleh pergi sebab dia jaga mak dia. Dia jaga mak dia kan. Dia cerita panjang lah macam mana dia berbakti pada mak dia. Yang menyebabkan Nabi SAW kata pada Umar Ibn Khattab akan ada orang yang datang daripada Yaman. Saya lupa lah cerita hadis tu macam mana. Adakah Nabi sebut nama Uwais? Mungkin Nabi sebut Uwais. Nabi kata Umar minta pada dia keampunan. Bukan nak cerita Umar tu lebih rendah martabat daripada Uwais. Tak, Umar lagi mulia. Umar khalifah, Umar sahabat Nabi. Tak, cuma nak tunjukkan tentang Uwais ni adalah orang yang bagaimana, orang yang tak terkenal pun, orang biasa saja. Waktu dah zaman Abu Bakar dah tak ada, Nabi dah tak ada, Abu Bakar tak ada, kemudian zaman Umar hampir setiap tahun bila mana ada orang datang daripada Yaman, dia katanya ada tak Uwais.
Sampai satu ketika orang kata ada orang nama Uwais ni, tapi orang kata dia ni bukan betul sangat. Macam itulah orang kata dia tak apa sihat. Sebab ada banyak benda dia buat. Dikatakan dia angkat lembu tau. Lembu, dia angkat lembu. Angkat lembu. Supaya apa? Supaya dia boleh angkat mak dia. Ni baru sadar betul. Angkat lembu, turun naik. Lepas tu bila dia dah kuat, dah dia punya masa dah kuat, dia angkat mak dia pergi Mekah tawaf pun semua. Jalan kaki. Tak larat tuan-tuan, tak kuat. Tapi kekuatan dia, sebabkan dia tu baik pada mak dia, Allah Ta'ala angkat dia. Dunia mungkin tak famous, tapi Uwais terkenal di langit. Dan Uwais bin Amir Al-Qarni ni ada satu kisah keadaan. Dia ni satu hari dia makan di tepi tempat orang buang sampah tau. Orang dah tak tempat makan tu, dia ambil, dia makan. Dia makan tu, dia tengok anjing makan juga. Tak. Dia macam satu level lah. Dia tengok macam tu kan. Tapi dia kata apa? Saya tak jumpa ingat dia punya ayat dia. Dia kata, kalau aku lepas titian sirat, kalau aku lepas, kita ada sirat kan. Sirat ni satu titian yang kita akan merentas bawah dia neraka, kalau lepas masuk surga kan. Dia kata, kalau aku lepas sirat, aku lebih mulia daripada engkau. Nak kata waktu tu dia rasa macam satu level dengan binatang tu lah, dengan anjing tu kan. Rasa macam hina sangat lah manusia ni, rasa macam teruk sangat. Tapi kalau aku tak melepasi sirat, aku lebih hina daripada anjing ni. Orang yang ada kerendahan hati dan orang yang sangat teliti dalam melihat apa juga keadaan. Kita kalau tengok anjing tak kisah, anjing apa mana, anjing tak ada apa. Tapi tengok tengok Uwais bin Amir Al-Qarni, disebabkan sifat-sifat dia ada, sifat kerendahan dia ada, manusia mungkin tak kenal dia, tapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian qat ni maksudnya cukuplah bagiku. Bahasa Arab ni dia banyak maksud kan. Kadang-kadang kita nak guna perkataan, contoh kita guna perkataan, kita suruh orang kata cukup, dia kata hasbuk ni macam kau cukup. Bahasa Arab ni macam-macam tuan, dia bukan macam bahasa Melayu. Okey. Contoh bahasa Arab ni kaya dengan perkataan, contohnya macam nama hujan. Nama hujan. Kita hujan, kalau kita ada hanya beberapa nama saja kan. Macam hujan renyai. Itu pun kita guna nama hujan lagi kan. Hujan ribut, hujan apa, hujan gitu je. Hujan lebat. Bahasa Arab dia ada banyak nama. Saya dapat WhatsApp ada 11 nama hujan. Hujan lebat nama dia macam ni. Nama dia berbeza terus, bukan macam kita masih guna perkataan hujan. Kan? Hujan ni bahasa Arab dia kaya. Okay? Kemudian yuzwa dihimpun menjadi satu bahagian. Okey, itu perkataan-perkataan pelik ya. Syarah kepada hadis. Kita masuk sikit syarah kepada hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW memberitahu kita tentang pertelingkahan dan perdebatan yang terjadi antara syurga dan neraka. Neraka berkata, aku akan dimasuki oleh orang-orang yang zalim dan takbur, sombong. Artinya kebanyakan yang memasukinya adalah orang-orang ini. Maksud dia macam kita sebut tadi lah. Tazan
Okey, kita sambung sikit lagi, kemudian kita solat. Neraka berkata, aku akan dimasuki oleh orang-orang yang zalim dan takbur. Sombong artinya kebanyakan yang memasukinya adalah orang-orang ini. Okey. Jadi orang yang zalim, orang yang takabur, sombong akan masuk dalam neraka. Begitu juga orang fakir dan orang lemah adalah ahli neraka jika mereka mati atas kekufuran. Nampak? Orang lemah, orang yang miskin juga tak mesti dia masuk ni. Banyak je orang miskin yang tak Islam pun. Tu yang kita kadang kesian tu. Yang bila kita tengok orang yang jiran kita ke, alah dia tak Islam, miskin lah tu. Okay? Kalau kata dia kaya, at least dunia pun dia dapat sikit lah. Tapi pun tak kesian juga. Tak sepatutnya kena kesian lah. Okay? Kita kena pandang macam tu sepatutnya. Orang yang jiran kita, yang kita pernah nampak tak Islam, dia tak dapat nikmat akhirat, tuan-tuan. Okay? Kita sebut dah dunia ni macam mana sebentar saja kan. Allah Ta'ala akan balas di akhirat. Manakala syurga pula berkata, mereka, mengapa aku tidak dimasuki selain orang yang lemah dan miskin yang tidak dipedulikan oleh ahli dunia? Ini adalah majoriti. Okay. Maksudnya yang banyak masuk dalam syurga adalah orang yang lemah. Biasanya orang yang memperjuangkan agama ni dia lemah lah. Betul tak? Bila dia betul-betul berjuang untuk agama, dia akan ditindas oleh orang tamak di dunia ni. Kan? Para imam yang terdahulu, mereka semua dizalimi. Imam Ahmad kena sebat, imam-imam kena penjara, kena ikat, semua kena ni. Dia ada power kalau nak. Okay? Dia ada power. Imam Ahmad bin Hanbal dia ada power. Anak murid kata, kalau waktu dia kena tangkap, anak murid dia kata, nak tak kita buat demonstrasi, tarik bawa keluar, selamatkan Imam Ahmad? Boleh je, tapi dia tak nak. Dia tak nak. Sebab dia berpegang taat kepada pemerintah tu ada satu kewajipan. Tapi Allah Ta'ala pun angkat kemudiannya di hujung-hujung, diganti dengan khalifah yang baik. Imam Ahmad diberi gelaran sebagai imam ahli sunnah wal jamaah. Okay. Nak kata semua kena zalim lah. Orang perjuang agama ni tak ada jalan mudah. Okay. Daripada mula belajar lah, senang kata, mula sekolah kan, itu mula jadi apa dah besar. Dia tanya kita jadi apa kan? Kena peleki-peleki macam tu. Dululah, ni cerita dulu punya. Sekarang pun sama je tengok. Tak pula kaya-kaya pun yang cakap macam tu kan. Tu tak, bukan nak cerita, ni belum sampai akhirat. Ni cerita orang pergi pada agama, jalan agama ni akan dipandang rendah biasanya kan. Okay. Kemudian maka sebahagian yang masuk syurga dari kalangan raja-raja seperti Daud, Sulaiman, Talut, Zulkarnain. Nak kata bukan semua yang masuk syurga ni orang miskin dan lemah. Ada nabi-nabi juga yang kaya, yang berkuasa. Daud, Sulaiman, Talut. Talut ni zaman Nabi Daud, tak silap saya lah, yang berlawan dengan Jalut. Jalut ni dibunuh oleh Nabi Daud. Waktu tu Nabi Daud tentera Talut, kalau tak silap. Lepas tu Talut pun sampai masa dia pun Nabi Daud jadi raja. Zulkarnain. Zulkarnain ni yang apa? Ya Zulkarnain yang dalam Quran tu.
yang dia letak Ya'juj dan Ma'juj. Yang mana Ya'juj dan Ma'juj ni akan keluar nanti. Dia akan keluar. Tapi bila tak tahu, lepas daripada Dajjal lah. Tak silap saya, lepas Dajjal, masa zaman Nabi Isa masih ada, kalau tak silap saya, ataupun Dajjal masih ada. Okey, nak kata Ya'juj dan Ma'juj ni ramai sampaikan bilangan dia tu sangat ramai. Hingga kan disebut sampai di satu tasik itu, dia minum air tasik itu habis. Contoh minum air mineral ni 2 je, betul tak boleh pergi dah. Ya'juj dan Ma'juj ni dia manusia tau, dia bukan alien. Alien ada predator ke, okay, macam tu tak ada. Dia manusia. Tapi dia manusia perosak. Ya'juj dan Ma'juj ni. Okay. Dan dia telah pun disimpan oleh Zulkarnain. Masuk dalam dia ada yang dicairkan, okey, perak timah yang dicairkan, simpan dalam gunung. Mana Allah alam. Ada orang kata dah bocor sikit dah dinding tu. Mandai. Kalau dah bocor dia boleh tengok kan. Mana benda ni benda yang akan datang. Walaupun benda pelik tapi benda ni ada. Sebagaimana sebahagian orang kaya seperti orang kaya sahabat Nabi pun ada kaya. Contohnya Osman ni kaya tuan-tuan, terkenal dengan pemurahnya dia. Nampak bila kaya pemurah pula. Kalau kita kaya jadi pemurah macam Osman. Suka wakaf, beli perigi wakaf untuk kaum muslimin. Beli tanah dekat kawasan Masjid Nabi itu, beli bayar, kemudian wakaf untuk binaan Masjid Nabawi. Tuan-tuan ada duit, kadang ada masjid nak buat wakaf, satu kaki persegi RM30, belilah. Mungkin tak ada duit banyak, tapi sikit tu mungkin ada manfaat, ada nilai di akhirat. Kalau kaya buat macam Uthman bin Affan. Abdul Rahman bin Auf pun kaya tak? Ni businessman zaman sahabat. Pergi Madinah pun tak kaya. Daripada Mekah dia datang Madinah pun dia mesti orang miskin tak? Tapi bila mana orang nak bagi duit kat dia tak nak. Dia kata bagi modal. Dia bisnes. Dia pandai bisnes. Dia jual unta harga modal. Tapi dalam masa yang sama dia jual pengikat unta. Tak silap saya. Pengikat unta tu yang mahal. Jadi dia boleh untung. Macam tuan-tuan ni kan, jual ni. Kemudian ada straw kan. Straw ni mahal. Dia jual harga straw, harga air, harga asal. Dia pandai bisnes lah. Okay. Ini Abdul Rahman bin Auf. Walaupun ada kata Abdul Rahman bin Auf ni masuk syurga merangkak. Okey. Sebahagian kata ada dalam Musnad Imam Ahmad. Tapi sebahagian kata hadis tu tak ada pun. Kita pun tak pernah cek. Sebahagian kata hadis tu kalau ada pun dia palsu. Sebab Abdul Rahman bin Auf ni macam mana dia boleh masuk syurga merangkak, sedangkan dia orang yang telah dijamin syurga. Kalau orang macam lain selain daripada sahabat ni masuk syurga merangkak, last masuk syurga, tu lain lah. Ini sahabat Nabi top 10 lagi tak? Abdul Rahman bin Auf ni top 10. Takkan masuk syurga merangkak? Secara tak langsung ulama kata hadis tu maudhu'. Maudhu' ni maksudnya palsu. Sebahagiannya mempunyai nasab di kalangan kaum. Demikian juga seluruh nabi selepas Lut, seluruhnya mempunyai nasab yang tinggi pada kaum. Maksudnya keturunan yang baik juga tak mesti dia masuk neraka. Tak mesti bangsawan masuk neraka, tak mesti. Dia raja semua tak baik, tak ada. Okay? Dia tak kira. Kalau dia ada keturunan baik, Nabi keturunan baik kan. Bahkan Nabi orang paling soleh, orang paling baik, paling bertakwa, keturunan Nabi yang paling baik. Maksudnya benda-benda ni tak mewarisi siapa-siapa. Boleh jadi bapa soleh, anak tak soleh. Boleh jadi bapa Nabi, anak tak masuk syurga. Barangkali juga anak soleh, bapa soleh, barangkali juga bapa tak baik, anak pun tak baik. Jadi kita muhasabah kita, tak perlu tengok anak orang lain dah. Itu anak bagus, anak kita tengok. Jaga tepi kain kita. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang masuk dalam syurga, jauh daripada
neraka. Kita sambung kuliah kita pada sesi yang akan datang. Sebelum kita akhiri majlis, ada soalan? Tak ada. Jadi kalau tak ada, kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.